Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Raja Kamil. Okey, dalam video ni saya nak share sikit pengalaman pindah rumah tanpa bawa sebarang barang. Tanpa bawa satu barang. Adalah bawa sikit barang. Okey. Tapi kebanyakan barang yang saya ada dekat rumah lama tu saya tak bawa dekat sini. Perabot-perabot saya tak bawa. Okey, jadi saya cerita kenapa. Okey, tahun lepas masa nak berhijrah ke Kedah tu, kami duduk di Shah Alam. Masa tu kami duduk kat Shah Alam, Seksyen 19. Rumah teres, 2 tingkat. So, barang boleh kata standard macam rumah orang lain. Ada meja makan, ada peti ais. Boleh kata lengkap lah sebagai sebuah rumah. Anak 6 orang. Sekira anak beranak 8 orang lah. Okay. So, bayangkan barang macam mana. Okay. So, jadi permasalahan pada waktu tu ialah nak angkut barang semua ni pindah ke rumah baru. Di Kedah. Okey. Ada beberapa isu. Saya cerita. Isu pertama ialah rumah baru saya di Kedah tu ada masalah dengan tuan rumah pada waktu tu. At the end saya sewa rumah lain. Okey, saya kat Kedah sekarang ni masih lagi menyewa. Dan rumah Shah Alam tu pun menyewa. So dua-dua sewa. Okey. Jadi tak ada option untuk tinggalkan barang tu dekat rumah lama. Dan saya nak pindah awal-awal angkat barang kat rumah baru tu pun tak boleh sebab rumah yang saya tengah deal masa tu ada masalah. Kira tuan rumah ada beberapa isu lah dengan tuan rumah. Okay, anyway, pendek kata saya tak dapat nak bawa barang tu pindah ke Kedah. Tu salah satu isu dia. Satu lagi isu dia ialah sebab faktor kos. Okay, kos untuk pindah angkut semua barang tu, saya kena sewa lori yang besar. Untuk bawa semua barang-barang saya tu pindah ke rumah sini dan memerlukan extra cost yang agak banyak, yang mana extra cost tu saya rasa baik guna duit kos pengangkutan tu untuk saya beli je perabot baru dekat tempat baru ni, dekat Kedah ni. So atas dasar faktor tu saya dengan isteri ambil keputusan untuk tak bawa barang apa-apa ke rumah baru dan barang yang lama ni saya let go. Okay. So kat sini isu dia nak let go macam mana. Okay. Nak bagi free boleh, tak ada masalah. Memang ramai yang nak. Saya rasa lah. Okay, tapi tak nak lah juga bagi free. Okay, so saya decide bagi free boleh, tapi bila dah penghujung dah nak pindah tu. Sebab kena ingat masa tu hujung tahun dan anak-anak saya dah nak masuk sekolah. So nak kejar kemasukan ke sekolah baru tu satu hal lagi. Okay. So dalam video ni saya nak highlightkan proses macam mana saya buat garage sale tu. Okay. Di Shah Alam pun saya tak lama. Saya duduk di Shah Alam pada tahun 2014 sampai 2019. Jadi kawan-kawan tak berapa ramai lah. Mujur, saya ada pengalaman sedikit untuk berniaga online. Jadi saya gunakan ilmu niaga online tu untuk buat garage sale. Okay, saya ceritakan apa yang saya buat. Okay, first kali saya ada join group taman, ada join group persatuan-persatuan penduduk persatuan sekitar Shah Alam. Jadi itu tempat yang saya attack first kali. Saya bagi tahu dekat diorang saya nak pindah rumah dan ini barang-barang yang saya nak jual. Okay. So first step ialah saya tangkap gambar barang yang besar-besar. TV, peti ais, washing machine, almari dan berapa lagi lah yang lain. Katil, tilam, meja office, meja makan saya tak jual sebab itu tuan rumah punya, jadi saya tak jual lah. Okey, kapet dan banyak lagi lah barang-barang lain. Okey. Pada waktu tu target saya ialah nak kosong sebab saya dah fikir dah kalau saya tak pindah rumah ni saja, kalau saya saya punya aim ialah kos yang saya kena keluar jangan lebih daripada kos untuk saya pindah rumah. So kalau kos pindah rumah tu dalam RM10,000, kalau naik pindah barang apa semua, ini contoh lah dalam RM10,000. Jadi saya nak make sure kalau saya beli barang baru nanti tak akan lebih daripada RM10,000 dan barang-barang lama ni kalau saya bagi free pun saya tak ada masalah. So saya ada mindset tu. So kalau anda tak ada mindset tu, mungkin kena ubah sesuai sikit lah. Jadi barang-barang ni saya nak let go dan
saya nak let go secepat yang mungkin sebab saya rushing sikit lah. Okay, kalau anda banyak masa, sebulan, 2 bulan, which is saya cadangkan prepare betul-betul lah. Jangan jadi macam saya tak, orang kata apa, ad hoc sebenarnya. Apa panggil, pindah rumah hujung tahun tu. Kalau tidak, mungkin pada tahun berikutnya, tahun ni lah patutnya. Tapi kena kejar cepat sebab isu sekolah tu tak selesai. Ingat boleh selesai awal sebelum tu. Okay, anyway, saya decide kita akan let go barang-barang tu semua pada harga yang tak mahal sangat dan tak murah sangat. Kira yang asalkan dia laju, selaju yang mungkin pada harga setinggi yang mungkin. So macam itulah. Okay, so apa yang saya buat tadi, saya tangkap gambar barang-barang tadi, kerusi office, meja office, saya post dekat Telegram, saya post dekat grup WhatsApp, saya post dekat dalam grup Facebook yang saya join, bagi tahu. Okay, itu first step saya buat. So kat situ orang tahu, dan kemudian saya bagi tahu juga saya nak pindah rumah, jadi mungkin ada banyak lagi barang yang saya tak sempat tangkap. Kalau siapa datang nanti, dia boleh tengok juga barang lain yang dia nak. Okay, so tu apa yang saya buat. Grup-grup semua saya settle. Okay, dah sudah settle grup, saya buat yang ini pula. Okay, boleh tengok dekat screen. Saya buat page. Okay, sebab saya nampak kat grup, yelah hujung tahun kan, orang nak, masa tu orang habis duit pergi jalan-jalan, orang nak prepare duit untuk masuk sekolah lah apa semua. Jadi boleh kata orang tak ramai duit, tak ramai orang ada banyak duit lah pada waktu tu. Jadi nak beli perabot baru entah elok entah tidak, yalah orang tak tahu kan. Jadi mungkin ambil masa sikit lah nak fikir. Dan kemudian saya pula nak cepat, jadi saya fikir kena buat cara lain. Okay, grup tadi ada juga orang respon tapi tak banyak lah orang beli. Okay, so saya buat satu page, nama page tu jualan pindah rumah dash perabot barang elektrik dan lain-lain. Okay, page ni memang saya buat untuk jual barang-barang saya dekat rumah tu. Okay, hang pula dekat sini. Okay, boleh tengok lah nanti dekat page ni barang-barang yang saya letak. Kemudian saya dah letak barang kat situ, saya buat post. Okay, sorry tadi saya tukar mobile punya format, jadi dia loading dia tak lama sangat. Komputer saya ada problem sikit, laptop saya ada problem, dia jadi slow. Okay, anyway, saya sambung tadi. Okay, ini page yang saya buat, page tadi itulah, tapi ini dalam mobile punya version. Jualan pindah rumah, perabot barang elektrik dan lain-lain. Okay, saya buat page ni sebab saya nak buat Facebook ads. So saya masukkan semua gambar-gambar produk yang gambar-gambar barang yang saya nak jual, seperti ais, seperti mesin basuh, dan macam-macam lagi lah. Okay, dan saya jual lah. Okay, so saya buat Facebook ads, macam ni tengok Facebook ads. Ni Facebook ads, ni macam ni. Tadi ada kereta tadi, ini orang beli, dia beli kerusi, dia beli pressure cooker. Ni barang saya nak jual tu. Ada rak buku, ada vacuum, ada kerusi. Ini salah seorang tu dia borong banyak kereta, apa tak silap, Avanza sebenarnya, kereta Avanza. Dia beli iron steamer, water pump, water pressure tu. Kemudian bean bags besar ni. Macam mana saya nak bawa dalam kereta saya tu? Air humidifier, air filter, dan buku-buku. Okay, so dia banyak dia borong. Okay, kemudian sebab saya nak lagi laju, saya letak juga dekat marketplace. Okay. So macam rak ni harga dia mahal, jadi letak dekat iklan Facebook ni saya dah letak juga, tapi dia sambutan macam kurang sikit. So saya guna marketplace dan kemudian saya boost, saya spend dalam $3 lebih kurang, 3 kali 4, 12, RM14 lebih kurang itulah. So saya letak sini wardrobe IKEA. Sayang juga bila fikir balik sebab saya baru pakai dalam beberapa bulan, tapi terpaksa pindah kan. Okay, itulah. So saya guna tiga medium. Saya tulis sini. Nombor 1, grup WhatsApp, Telegram. Okay, saya bagi tahu dekat sini. Nombor 2, fanpage. Saya buat Facebook ads, saya rasa saya spend tak sampai RM50 pun untuk
iklankan produk-produk saya tu. Kemudian FB Marketplace. FB Marketplace ni produk yang mahal lah, produk yang atas 500 saya jual. TV, television saya letak kat sini juga. Wardrobe IKEA ni saya letak dekat sini. Okay, lain-lain yang lain banyak terjual tadi dekat fanpage, dengan dalam grup tu pun banyak juga. Marketplace ni saya letak 2 barang. So kalau anda katakan nak clearkan barang, sama ada pindah ataupun tak pindah, tak kisahlah. Nak jual barang perabot, elektrik apa semua, boleh buat cara macam ni lah. Okay. Ni blender, tong air dekat Shalam selalu tak ada air. So saya ada 3 tong air ni, macam mana saya nak bawa? Saya fikir kalau tak dapat jual semua benda ni, saya terpaksa buang lah. Ada beberapa benda yang saya buang, macam perabot rak buku, tapi perabot tu memang dah hancur, jadi terpaksa buang lah. Buku-buku banyak yang dia nak beli berapa buah buku, saya cakap kat dia ambil lebih, sebab memang nak lego. Masa tu memang nak cepat. Memang nak cepat, dan tak sampai 2 minggu, saya rasa dalam seminggu lebih dah settle dah semua. Boleh tengok tarikh dia. 19. Okay, nanti saya tunjuk ayat iklan dia, nanti anda boleh tiru lah. Sebab saya tak nak, kenapa saya buat Facebook ads semua ni, sebab ramai juga yang nak beli, tapi dia nak minta saya hantar. Saya transport tak ada, dan saya malas nak uruskan transport, sebab saya kena uruskan orang nak tahu rumah, orang nak tengok barang, nak uruskan isu dengan tuan rumah, dan macam-macam lagi lah, isu pindah sekolah, urusan kerja, urusan berniaga. Jadi tak dapat nak uruskan transport. So kalau anda boleh uruskan transport tu, satu added value lah, lagi cepat lah orang kata. So kat sini saya guna ayat no booking, no fussy buyer, serious buyer only, please PM messenger, bla bla bla. Okay, so kenapa saya cakap no booking? Sebab saya tak nak dia kata dia booking, tapi kita tunggu-tunggu tak dapat. Ingat tadi saya nak cepat, saya nak cepat. Dia beli, dia terus bayar, dia terus angkat. So saya nak bayar macam tu. Okay, so sebab tu saya cakap no booking. Ada juga cakap saya nak booking, minggu depan saya datang ambil. Ada yang macam tu, kata saya datang nak ambil semua. Saya masa tu memang nak habiskan cepat, supaya kepala saya dah boleh fikir benda lain kan. Sebab nak kemas rumah lagi, macam-macam lagi lah. So saya cakap no booking. Siapa datang, dia datang, dia tengok, dia ambil. Macam peti ais ni, tengok saya letak RM100 je. Sebab memang tak target nak kaya lah orang kata. Memang nak let go. Saya dah fikir kalau tak ada siapa nak pun, saya bagi free je dekat orang yang memerlukan. Okay. Kemudian saya cakap no fussy buyer. Saya mention betul, tak nak pelanggan yang cerewet. Sebab awal-awal tu dapat pelanggan yang cerewet, dia tanya macam-macam. Saya cakap tak apa, datanglah rumah, test lah semua. Tak ditanya lagi. Lepas tu saya belajar daripada situ, saya kena mention no fussy buyer. So daripada situ bila saya buat macam tu, kurang sikit lah fussy buyer ni. Bukan tak ada tapi kurang sikit lah. Kalau tidak macam awal-awal tu, beberapa orang jugalah baru iklan dah macam-macam tanya, dan lagi buat serabut lah. Kemudian saya mention juga kalau yang mana ada kerosakan ataupun ada benda yang tak berapa cantik ke apa ke, saya bagi tahu. Lepas tu apa lagi? Inilah. Okay. So boleh tengoklah kalau anda dari segi pricing tu anda adjust lah ikut kesesuaian anda, ikut objektif anda. Objektif saya nak benda tu let go cepat, dan harga saya tak kisah nak letak pada harga market price ataupun harga rendah. Dan taklah saya rugi banyak. Kira barang ni, satu saya kalau nak angkat semua, saya kena spend beribu-ribu untuk kos angkat saja. Saya fikir balik kos pengangkutan tadi tu, boleh beli perabot baru. Okay, dan kemudian bila saya sampai dekat rumah baru ni, banyak perabot baru saya boleh beli, tambah lagi guna hasil jualan daripada barang-barang yang dah terjual masa pindah rumah ni. Okay, so itulah sedikit perkongsian pada saya. Sebab saya dah nampak 2-3 kali kawan-kawan saya kat Facebook pun ada beberapa orang yang lalu kat wall saya, dia jual, saya nak pindah rumah, saya nak jual, macam tu lah. So tampak
Macam dia hanya bergantung pada iklan dekat wall dia sahaja. Macam saya ni, saya rasa saya tak ada langsung letak dekat wall saya barang-barang nak jual. Saya rasa saya ingat saya tak ada lah, sebab cerita tahun lepas saya tak berapa ingat sangat. Tapi saya letak dekat marketplace. So inilah dekat marketplace barang yang saya jual. Ada TV, saya rasa TV tu saya guna profile isteri saya kot. So itulah kisahnya macam mana saya buat jualan menggunakan, boleh kata 80% barang kat rumah saya tu settle dengan cara macam ni. Yang lain tu sama ada saya sedekahkan ke orang, saya buang, saya jual. Dari segi, mungkin anda tanya dari segi pakaian macam mana. Pakaian yang elok, bukan yang elok, yang perlu saya bawa dari kereta. Saya pakai Alza, saya siap beli rooftop sekali, letak dekat barang tu. So kereta saya masa saya pindah tu penuh barang dengan dalam kereta Alza tu dengan anak-anak saya memang dah penuh dah. Campur lagi barang memang macam tin sardin lah. Atau ada rooftop tu jadi longgar sikit lah. So kalau nak rasa pengalaman pindah, orang kata apa, selai sepinggang macam tu lah, boleh cara macam tu. Okay, sahabat saya ni jenis orang yang sempoi je, cakap barang tak apalah, beli sikit-sikit, beli slow-slow. Perabot yang mana tak ada, kita tambah lah kemudian nanti. Lebih kurang macam tu lah. So itu style saya lah kan. Cuma dalam video ni saya nak highlightkan kepada pasal kaedah cara nak buat garage sale, kaedah cara nak let go barang. Kadang ada orang dia tak dapat idea. Dan kemudian ada beberapa tempat lagi yang saya terfikir kalau nak letak, anda boleh letak dekat Mudah, boleh letak dekat Lelong, even boleh letak dekat Shopee. Cuma platform-platform ni kalau macam Shopee tu nak kena post lah. Kalau Mudah boleh orang datang tengok. Satu lagi Carousel pun saya rasa okey kot, terutama barang-barang elektrik, barang-barang anak-anak, stroller saya rasa sesuai letak dekat Carousel. Kasut pakaian, kalau anda ada banyak masa, boleh letak juga dekat Shopee. Saya rasa nak post pun tak mahal pun. Boleh Shopee, boleh buat, even satu lagi boleh buat live. Okey, buat live, saya ada barang ni, barang orang kata bercakap lah, baju use pre-live punya baju kan, handbag lah apa semua. So Lego boleh jual cara macam tu kalau ada banyak masa. Tapi macam masa saya ada dalam tempoh dalam 2 minggu plus 1 minggu lebih kurang 2 minggu. So dalam tempoh 2 minggu tu saya dapat settle barang saya, dan kemudian saya dapat pindah terus. So daripada progress dia dalam tempoh 2 ke 3 minggu nak decide nak pindah, dan kemudian urusan jual barang, dan kemudian urusan pindah rumah. So bila pindah rumah tu saya pergi naik kereta, dah tak datang balik lah. Mula-mula tu ada dah juga terfikir, okay, tak apa, kita pindah dulu, nanti ambil barang sikit-sikit naik kereta, ataupun kita sewa lori kecil atau sewa truck pick up lain. Fikir balik, leceh lah macam tu. Tapi kalau anda jenis sanggup, tak apa lah. Ini sebab ini style saya, ini pribadi saya, style tak suka leceh-leceh kan. So saya decide, tak apalah, one go, senang je. Pindah rumah tu, cuci bersih rumah tu, bagi kat tuan rumah, dan kemudian saya dah tak payah datang balik. Okay, so itu je lah kisahnya tentang macam mana cara saya settlekan barang-barang, jual barang-barang pindah rumah ni pada tahun lepas. Saya ingat saya tak nak share benda, tapi saya rasa mungkinlah ada manfaatnya kot. Harapnya lah ada manfaatnya sikit kepada orang yang nak pindah. Mungkin pindah office, mungkin pindah rumah, mungkin pindah overseas, whatever lah. Ataupun daripada overseas pun saya rasa boleh buat cara macam ni juga. Pindah Malaysia back for good kan, pun boleh buat cara macam ni lah. Jual dekat online, sekarang ramai orang online. Dia punya idea dia simple je. Bila ada orang kat tempat tu, insyaAllah bolehlah menarik perhatian dia orang untuk beli produk anda, barang anda. Okey, itu saja daripada saya, Raja Kamil. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf juga kalau silau baru cukur semalam jadi berkilat sikit kepala. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti anda boleh subscribe dan anda boleh komen kalau ada soalan. Mungkin anda boleh share juga pengalaman anda, kot ada benda yang saya terlepas ke, kat bahagian komen kat bawahnya. Alright, itu saja daripada saya, Raja Kamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RK.